Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-21. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-24 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Maksudnya, sesungguhnya bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya tanam-tanaman di bumi dari jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang, bercampur aduk dan berpaut-pautan pokok dan pohonnya dengan sebab air itu hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni. Dan penduduk pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai tanaman serta menguasainya. Mengambil hasilnya, datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari. Lalu kami jadikan dia hancur lebur, seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah masal pada ayat ke-24 surah Yunus kebiasaannya diterjemahkan sebagai peribahasa yang menggunakan perkataan yang ringkas dan popular. Namun di dalam Al-Quran, masal membawa maksud perumpamaan. Berbeza dengan peribahasa, perumpamaan menggunakan ayat yang lebih panjang dan mempersamakan sesuatu itu dengan beberapa hal yang berkait. Seperti ayat yang telah dibaca sebentar tadi, kita dapat melihat perumpamaan kehidupan dunia yang indah dan pantas. Berlalu masanya yang kemudiannya diumpamakan seperti air hujan yang jatuh ke bumi dan menyuburkan tanah serta tumbuh-tumbuhan. Kemudian ayat ini menyambung lagi perumpamaan tadi sehingga ke pengharapan pemilik tanaman dan kesudahan yang diterima oleh dirinya. Manakala kalimah zukhruf pada awalnya bermaksud emas, kemudian perkataan itu digunakan untuk segala jenis perhiasan, tidak kira emas, perak, gangsa atau perhiasan lain yang dipakai wanita. Ayat ini mengumpamakan dunia dengan seorang wanita yang menghiasi dirinya dengan pelbagai jenis perhiasan. Sidang pendengar yang dimuliakan
Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-24 surah ini dengan menyatakan bahawa perbandingan kehidupan dunia yang fana ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit. Kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh tanaman dengan subur di atas bumi ini lalu dimakan oleh manusia dan haiwan. Menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berlakunya sesuatu itu adalah apabila semuanya bercampur dengan air. Manakala Al-Alusi pula mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkara ini secara khusus kerana umat manusialah yang beroleh manfaat daripada segala-galanya, tetapi mereka tidak mahu mengingatinya. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-24 surah Yunus ini dengan menyatakan sifat kehidupan di dunia ini dan perumpamaannya yang tepat iaitu kepantasan sesuatu itu berlalu pergi dan meninggalkan kita seperti sifat air hujan yang turun membasahi bumi lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang terdiri daripada pelbagai jenis, rupa dan rasa yang kemudiannya menjadi sumber makanan manusia dan haiwan. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerangkan lagi setelah tumbuh-tumbuhan tadi hidup subur, menghijau dan menghasilkan buah-buahan yang enak serta dinikmati oleh manusia mengikut kehendak mereka. Sehinggalah manusia itu merasa bangga dengan hasil tanaman dan tuaian mereka. Semasa manusia itu sedang berbangga-bangga, kemudian datanglah ujian Allah yang menjadikan kawasan yang menghijau dan subur itu berubah menjadi tanah yang tandus seperti pasir gurun dalam masa yang singkat. Firman Allah Ta'ala ini memberikan perumpamaan dan menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan dunia dan hakikatnya. Iaitu bagaimana keadaan manusia tertipu oleh keindahan dunia yang boleh hilang dalam sekelip mata. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-24 surah Yunus ini menjelaskan bahawa ayat-ayat ini memperingatkan kepada manusia bagaimana air hujan dapat memberikan kesan dan natijah yang berbeza kepada manusia. Sebagaimana air hujan yang menyuburkan bumi sehingga tumbuh rumput, sayur-sayuran dan tanaman lain yang kemudiannya dimakan oleh manusia dan haiwan. Air hujan juga dengan takdir Allah dapat menjadi hujan yang lebat dan lama sehingga banjir yang teruk. Hasil banjir itu tadi pelbagai tanaman menjadi rosak, haiwan ternakan turut lemas, mati di bawah arus air yang deras dan meruntuhkan bukit-bukit serta manusia tidak dapat melakukan sebarang aktiviti di luar rumah kerana semuanya telah menjadi rata ditenggelami air. Hamka mengingatkan kita untuk sentiasa berwaspada dan peka agar kehidupan dunia ini janganlah terlalu ditagih dan dikejar. Namun bukan juga beliau melarang kita daripada berusaha. Inti pada ayat ini yang paling utama adalah janganlah kita memautkan hati kita pada harta dunia sehingga melupakan akhirat yang kekal abadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-24 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-24 surah Yunus ini menjelaskan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman supaya berpada-pada dalam mengejar habuan dunia. Kita hendaklah mengingatkan diri kita bahawa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan sekadar persinggahan sebelum kita sampai ke kehidupan yang abadi, iaitu hari akhir. Ayat ke-24 surah Yunus ini juga menegur kita bahawa setiap perkara yang kita usaha lakukan hendaklah kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan meletakkan tawakal kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-24 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita bahawa kehidupan dunia yang indah hanyalah sementara dan penuh tipu daya. Ini kerana kewujudan segala perkara yang menyeronokkan kita sebagai manusia tidak kekal selama-lamanya. Sedangkan umur kita juga sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Kegagahan dan kecantikan rupa juga semakin luput dari hari ke hari.
Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang menangguhkan ibadah yang fardu dan meremehkan ibadah yang lain. Bahkan ada yang gemar melengah-lengahkan atau meremehkan solat, puasa dan zakat, sedangkan segala rukun Islam wajib bagi setiap Muslim yang baligh dan berakal. Mereka selesa dibuai tipu daya gaya hidup barat yang penuh hedonism dan lalai dalam mengerjakan tanggungjawab mereka. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia merupakan penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mawdi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha, wala ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha." Tempat cemeti di syurga adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sesungguhnya pada waktu pagi atau petang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nari yaumal qiyamah, fayusbaghu fin nari sabghah, thumma yuqal ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qattu? Hal marra bika na'imun qattu?" Fayaqul la wallahi ya Rabb. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah, fayusbaghu sabghatan fil jannah, fayuqalu lahu ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Hal marra bika shiddatan qattu? Fayaqul la wallahi ya Rabb, ma marra bi bu'sun qattu wala ra'aitu shiddatan qattu. Pada hari kiamat nanti akan dihadapkan orang yang paling merasakan nikmat dunia dari kalangan ahli neraka. Kemudian dicelupkan sekali ke dalam neraka, lalu ditanya, "Wahai manusia, pernahkah kamu melihat kebaikan? Pernahkah kamu merasai kenikmatan?" Dia menjawab, "Tidak." "Demi Allah, Tuhanku." Dan dihadirkan orang yang paling sengsara di dunia dari kalangan ahli syurga. Lalu mereka dijerumuskan ke dalam syurga dengan sekali celup. Dia ditanya, "Wahai manusia, pernahkah kamu melihat penderitaan? Apakah kamu pernah mengalami kesusahan?" Beliau menjawab, "Tidak, demi Allah, saya tidak pernah mengalami penderitaan dan tidak pernah melihat kesulitan." Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-24 surah Yunus ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah mengingatkan diri sendiri dan ahli keluarga bahawa dunia ini sementara dan hanyalah persinggahan ke alam baqa. Walaupun begitu, ia bukanlah alasan bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu pekerjaan dengan komitmen yang tinggi dan menghasilkan kerja yang baik. Kedua, sebagaimana hujan yang membasahi bumi dan menyuburkan bumi, kita sebagai seorang Muslim hendaklah menjadi seperti air hujan yang memberi manfaat dan kebaikan kepada manusia maupun makhluk yang lain. Ini kerana kebaikan yang kita lakukan bakal memberi kesan yang baik kepada semua pihak, termasuklah diri sendiri. Ketiga, umat Islam hendaklah menghindari perbuatan mengambil ringan urusan agama, seperti ibadah yang merupakan tunjang keimanan dan kekuatan seorang Muslim. Umat Islam juga hendaklah menjaga tutur kata agar tidak tergelincir lidah dan merosakkan akidah secara tidak langsung. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.